Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Farha binti Abi Wahab dan ahli kumpulan saya adalah Sarah Uzma dan Nabila Husna. Kami daripada Seksyen 8 BE 203 dan tajuk kami adalah Kelahiran, Perkembangan dan Kemerosotan Tamadun Islam. Kami telah melancarkan kajian menggunakan tajuk kami dengan penolongan 3 orang pakar dan 3 orang awam. Jadi pada hari ini, saya akan huraikan tentang tajuk kami dan juga bagaimana kami telah melancarkan kajian kami. Bermula dengan tajuk kami, Kelahiran Tamadun Islam. Datangnya tamadun Islam itu seperti semua umat Islam tahu, agama Islam itu sendiri datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sumber tamadun Islam adalah daripada Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad dan juga daripada tamadun lain. Dan tamadun Islam mula dianggap sebagai tamadun apabila peringkat penyempurnaan dicapai setelah keperluan dilengkapkan. Tamadun Islam mula berkembang apabila pelbagai ilmu baharu ditemui. Dan kedua, tamadun Islam mempunyai pemerintah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat bijaksana. Ketiga, sumber ekonomi yang luas dan banyak. Contohnya zakat. Dan yang keempat, politik yang stabil dan kedudukan yang strategik. Tamadun Islam mula merosot apabila pemerintah telah ditukar dengan yang lemah. Selepas itu, mereka tidak lagi mementingkan nilai takwa dan kekurangan sumber ekonomi. Kemudian, tamadun Islam telah diserang dengan ancaman musuh luar dan juga bencana alam. Semua itulah serba sedikit tentang tajuk kami. Beralih kepada kajian yang kami telah laksanakan, kami memilih kaedah kualitatif iaitu temu bual secara bersemuka. Terdapat 6 rakaman yang kami akan paparkan, 3 rakaman daripada orang awam dan 3 rakaman daripada orang pakar. Kami akan mulakan dengan rakaman daripada orang awam yang pertama iaitu Intan. Assalamualaikum, nama saya Intan Zarina, berumur 45 tahun. Bagi pendapat saya lah faktor kelahiran tamadun Islam ini adalah disebabkan beberapa faktor. Antaranya Islam menekankan akidah yang dibina atas keyakinan yang berasaskan ilmu. Kemantapan akidah juga adalah teras pembangunan dalam sesebuah tamadun manusia. Selain pada itu, bagi saya juga Islam juga mementingkan ilmu pengetahuan dan penggunaan akal dalam mencari kebenaran. Selain daripada itu, Al-Quran dan Sunnah juga sentiasa menggalakkan umat Islam untuk mendalami pelbagai bidang ilmu. Assalamualaikum. Nama saya Nur Yusra Farha, seorang akaunten di syarikat swasta, berumur 27 tahun. Apa itu hijrah dari segi tamadun Islam? Hijrah ialah dari perkataan Arab yang bermaksud berpindah. Pada umumnya, perpindahan berlaku dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Namun dalam konteks tamadun Islam, hijrah bermaksud perpindahan orang Islam dari kota Mekah ke Madinah dalam usaha untuk memperkukuhkan kedudukan Islam serta merupakan strategi baru untuk menyebarkan Islam. Jadi penghijrahan juga mempunyai pengertian yang lebih luas dan mendalam, iaitu perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan dan kejahatan. Hijrah juga boleh dilambangkan dengan semangat ingin berubah, dan perubahan ini boleh berlaku dalam pelbagai keadaan seperti perubahan dari segi sikap, dari segi berfikir, tingkah laku. Terima kasih. Terjadinya penyebaran agama Islam adalah secara berperingkat. Terdapat 2 peringkat, iaitu peringkat secara terbuka dan rahsia. Sebagai contoh, peringkat secara terbuka adalah apabila keluarga Abdul Muttalib mengadakan majlis-majlis ceramah di rumah Ali bin Abi Talib untuk menerangkan tentang Islam.
peringkat secara rahsia pula apabila dia ditujukan kepada ahli keluarga dan sahabat yang rapat serta kaum kerabat baginda sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Anissa Izwin binti Muhammad Afandi. Saya kini berkhidmat sebagai penguasa kastam di Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Baiklah, soalan yang diajukan mengenai sumber ekonomi termasuk perkembangan tamadun Islam. Sumber ekonomi yang dimasukkan itu adalah zakat. Pungutan zakat itu sendiri adalah salah satu sumber keuangan dalam Islam. Zakat, kalau kita ikutkan dari segi bahasa, ada beberapa maksud. Antaranya ialah suci dan subur, termasuklah bersih, berkat, berkembang dan baik kepada harta zakat. Kalau dari segi syarak, zakat bermaksud mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu, dengan syarat-syarat tertentu dan diagihkan kepada golongan tertentu. Selain itu, zakat ini kalau kita ikutkan, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 56 yang bermaksud tunaikanlah solat dan laksanakanlah zakat. Dari situ kita dapat satu mesej yang mana zakat ini wajib ditunaikan oleh semua umat Islam, yang secara tak langsung zakat dapat membantu meningkatkan dan memperkasakan ekonomi umat Islam. Selain zakat ni banyak hikmahnya, yang salah satunya yang paling ketara adalah dapat membantu golongan-golongan yang memerlukan. Assalamualaikum, nama saya adalah Nur Azlinda binti Saleh. Saya merupakan salah seorang daripada pegawai di Jabatan Kerajaan. Okey, baik. Satu soalan untuk Puan, bagaimanakah terlahirnya tamadun Islam? Terima kasih untuk soalan tu. Tamadun Islam bermula dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia bermula di kawasan yang dikenali sebagai Hijaz, iaitu kawasan padang pasir yang kering, kotang dan gesang. Bagi sejarah perkembangan tamadun Islam pula, ia bermula selepas Rasulullah mendapat wahyu yang pertama daripada Allah. Tamadun Islam juga sesuatu yang dianggap sebagai tamadun apabila peringkat penyempurnaan yang dikenali sebagai tahsiniyah dicapai apabila setelah perkara asas iaitu daruriyah dan keperluan hajiah dilengkapkan. Assalamualaikum, nama saya Marzia. Saya berumur 28 tahun. Saya menetap di Seremban Negeri Sembilan. Saya akan membincangkan tentang pandangan saya terhadap tamadun Islam. Okey, tamadun Islam ni adalah pencapaian manusia kerana keadaan masyarakat atau sosial manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran yang tinggi dalam peradaban, kebudayaan, cara hidup masyarakat tertentu. Maka kalimah peradaban ni lebih merujuk kepada pencapaian tertinggi nilai kemanusiaan seperti akhlak, tingkah laku, budi pekerti, etika, seni, sosial, budaya serta adat pegangan sesuatu masyarakat. Okey, konsep tamadun Islam ni amatlah berbeza sekali dari segi kepercayaan dan corak kehidupan kerana ia merujuk kepada pencapaian secara fizikal dan umum. Manakala peradaban lebih menghususkan kepada pencapaian nilai kemanusiaan yang berasaskan agama dan ilmu pengetahuan. Okey, itu saja saya punya pandangan. Okey, terima kasih.
Sekian saja daripada saya, Nur Aisyah Farha binti Abi Wahab dan ahli-ahli kumpulan saya iaitu Sarah Uzma dan Nabila Husna. Ribuan terima kasih kepada Dr. Elmi Baharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.